Ini bab kelebihan orang yang kelebihan ahli kitab yang memeluk agama Islam. Kelebihan orang yang memeluk agama Islam dari kalangan ahli kitab. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Burdah, dia mendengar ayahnya daripada Nabi SAW bersabda, yakni Nabi SAW bersabda, 3 macam orang yu'tauna ajrahum marratain, diberikan ganjaran kepada mereka 2 kali, 2 kali ganda. Yang pertama ialah orang yang mempunyai amah, hamba sahaya perempuan, diajarnya dengan sebaik-baik pengajaran kepadanya dan dididiknya dengan sebaik-baik pendidikan, amah itu, kemudian dimerdekakannya lalu dikahwininya. Orang itu mendapat 2 pahala. Yang kedua ialah orang yang beriman dari kalangan ahli kitab, alladzi kana mu'minan, yang telah pun beriman, yakni dengan nabinya sebelum itu, kemudian beriman yakni pula dengan Nabi SAW. Dia mendapat 2 pahala. Hamba yang menunaikan hak Allah dan ikhlas terhadap tuannya. Kemudian berkata Sya'bi, saya berikannya kepada kamu dengan percuma, padahal sebelum ini orang berangkat, yakni ke Madinah, orang berangkat ke Madinah kerana sesuatu hadis yang lebih rendah nilainya, ataupun lebih rendah dari segi pengertiannya, keluasan maknanya daripada hadis ini. Ini bab penduduk negeri, sesuatu negeri diserang pada waktu malam, lalu terkena serangan itu. Akibat serangan itu kadang-kadang al-wildan, budak-budak dan anak-anak kecil menjadi mangsa. Ayatan maknanya lailan, lanubayyitannahu, pasti kita akan menyerangnya, yakni lailan, pada waktu malam. Bayyata, lailan, pada waktu malam juga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada As-Sa'b bin Jathamah, katanya Nabi SAW, lalu dekat aku di Abwa atau di Waddan, dan dia ditanya tentang penduduk suatu negeri dari kalangan orang-orang musyrikin yang diserang pada waktu malam. Akibat serangan itu, isteri-isteri mereka, yakni kalangan perempuan mereka dan anak-anak pinak mereka menjadi bangsa. Qala hum minhum, Nabi SAW menjawab, mereka termasuk di antara orang-orang musyrikin juga. Wa sami'tuhu yaqul, dan saya mendengarnya berkata, dia berkata, la himan illa lillahi wa li rasulih, tidak ada himan, yakni kawasan larangan dapat ditentukan, tidak ada kawasan larangan kecuali hak Allah dan hak Rasulnya, yakni tidak ada sesiapa berhak menentukan sesuatu kawasan larangan kecuali Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan daripada Zuhri bahawa dia mendengar Ubaidullah daripada Ibnu Abbas, katanya, haddatsana As-Sa'b bin Jathamah tadi menceritakan kepada kami berhubung dengan Zarari Amar, menceritakan kepada kami daripada Ibnu Syihab daripada Nabi SAW. Kami mendengarnya daripada Zuhri. Qala, katanya, akhbarani Ubaidullah an Ibn Abbas an As-Sa'b. Qala, katanya, hum minhum, mereka itu yakni budak-budak dan kanak-kanak itu, orang-orang perempuan yang menjadi mangsa serangan pada waktu malam itu, minhum, adalah dari kalangan mereka.
walam yaqul kama qala Amrun hum min abaihim. Ini dia tidak kata sebagaimana yang tersebut dalam riwayat Amr, hum min abaihim, mereka itu daripada bapa-bapa mereka. Tapi dia kata hum minhum, bab qatl as-sibyan, ini bab membunuh kanak-kanak dalam perang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya bahawa ada seorang perempuan didapati terbunuh dalam salah satu peperangan Nabi SAW, peperangan yang Nabi SAW ikut serta di dalamnya, terbunuh. Nabi SAW pun membantah pembunuhan kanak-kanak dan perempuan. Ini bab pembunuhan perempuan dalam perang. Diriwayatkan daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, katanya seorang perempuan didapati terbunuh dalam salah satu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang dari membunuh perempuan dan kanak-kanak. Bab tidak boleh diseksa dengan siksaan Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar kami dalam satu pasukan. Dia berkata, kalau kamu dapati, kalau kamu temui fulan dan fulan, maka kamu bakar mereka berdua dengan api. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika kami mahu keluar, sesungguhnya saya perintah kamu supaya membakar fulan-fulan tadi. Padahal api itu tidak boleh digunakannya sebagai bahan siksaan kecuali oleh Allah. Kalau kamu temui atau dapati mereka berdua, faqtuluhuma, kamu bunuhlah mereka berdua. Diriwayatkan daripada Ikrimah bahawa Ali telah membakar satu kumpulan orang. Berita itu sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun berkata, kalaulah saya yang berada di tempatnya, tentu saya tidak membakar mereka. Kerana Nabi SAW bersabda, jangan kamu siksa dengan siksaan Allah. Dan tentu saya membunuh mereka. Seperti mana kata Nabi SAW, sesiapa yang menukar agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Bab firman Allah SWT, fa imma mannan ba'du wa imma fida'a, sama ada diberi pengampunan sesudah itu ataupun diambil tebusan, yakni daripada mereka, hatta tad'al harbu awzaraha, sehinggalah selesai peperangan. Berhubung dengan bab ini ada hadis Thumamah tadi, Thumamah bin Athal. Thumamah bin Athal tadi tak ada sini, sebelum ini sudah jumpa. Dan firman Allah SWT, ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra, tidak patut seseorang nabi itu mempunyai orang-orang tawanan sehingga dia mengalahkan, sehingga dia benar-benar menguasai keadaan, mengalahkan musuh-musuhnya di bumi. Yani apa makna yuthkhina? Yani yaghliba fil ard, sehingga dia menang di bumi ini. Turiduna 'aradad dunya, kamu mahu mata benda dunia. Al-ayah hingga akhir. Bab, adakah boleh tawanan membunuh atau menipu orang yang telah menawannya sehingga dia terlepas dari orang-orang kafir, yang dari tawanan orang-orang kafir itu. Fihi, berhubung dengan bab ini, ada riwayat daripada Miswar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab, bila seorang musyrik membakar orang Islam, adakah musyrik itu boleh dibakar? Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa ada satu kumpulan daripada Uql, yakni kabilah Uql. Mereka itu 8 orang datang kepada Nabi SAW. Selepas itu mereka tidak suka menetap di Madinah kerana cuacanya tidak secocok dengan mereka. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, carilah untuk kami rislan, yakni unta.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, saya tidak mendapati unta tu ada tak ada. Dia kata tak ada, kecuali kalau kamu dapat pergi ke satu kumpulan unta, peliharaan kerajaan, hak kerajaan, unta zakat ke apa tu. Fantalaqu, mereka pun pergi dan minum air kencingnya dan susunya sehingga sihat dan gemuk mereka. Mereka pun bunuh penggembala unta itu dan membawa lari unta. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kafir selepas Islam. Fa atas sarikh, orang yang berteriak meminta pertolongan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hantar talab, yakni orang-orang yang ditugaskan untuk mencari penjenayah. Fama tarajjalan nahar, belum lagi hari itu cerah benar, belum lagi masuk waktu siang, yakni belum lagi tengah hari betul, yakni fama tarajjalan nahar, yakni famartafa'an nahar, belum lagi matahari itu tinggi, yakni belum sampai tengah hari lagi, sudah pun mereka ditangkap dan dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun memotong tangan mereka, ini perintah supaya potong tangan dan kaki-kaki mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bimasamir, beberapa batang paku, memerintahkan supaya dipanaskan beberapa batang paku. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencelakkan mereka dengannya dan mencampakkan mereka di Harrah, ini kawasan berbatu hitam, kawasan panah berbatu hitam. Yastasqun, mereka meminta supaya diberikan air, nak minum air, fama yusqaun, tetapi tidak diberikan. Hatta matu, sehingga mereka mati. Kata Abu Qilabah, qatalu, mereka telah membunuh, mencuri dan memerangi Allah dan Rasulnya, dan telah menimbulkan kekacauan, kerosakan di muka bumi. Babun, habis itu. Kita tengok semula kelebihan orang yang Islam dari kalangan ahli kitab. Seperti sebelum ni sudah disebut dah dalam bab sebelum pada ni, kelebihan orang yang seseorang kafir memeluk Islam kerananya atau melaluinya. Kelebihannya besar, kelebihan. Bahkan perang dalam Islam ni boleh berhenti, boleh terhenti kalau sekiranya orang itu Islam. Tak boleh nak perang dah, tak boleh nak perang, tak boleh nak perang dah kalau lah orang apa di musuh saat ni masuk Islam. Artinya maksud daripada perang apa semua ni sebelum dia Islam. Kalau sudah Islam, tak boleh nak perang. Islam itulah hak maksud sebenarnya, hak nak. Tapi bukan paksa. Ya jadi perang itu pasal dia nak perang lah dengan orang Islam. Kalau dia tidak nak perang, tak boleh nak perang, dia tak ada pasal. Walaupun begitu, walaupun dia tu dalam keadaan harbi nak perang dengan orang Islam, tiba-tiba dia masuk Islam, pun tetap ada kelebihan. Orang yang perang, yang kerana dia tu orang tu masuk Islam, ada kelebihan. Ataupun tak ada perang lagi, dia sudah masuk Islam, tetap ada kelebihan. Ini pula ahli kitab yang masuk Islam, apa kelebihan? Apa kelebihannya ahli kitab yang masuk Islam? Adapun hak dalam hadis ini disebutkan seorang itu dia ada hamba, lepas tu dia ajar apa tu, yang seorang lagi tu hamba yang menunaikan hak Allah dan ikhlas kepada Tuhan dia. Ini hak Islam tu, hak Islam dah. Cuma seorang lagi, iaitu yang kedua, mukmin ahli kitab. Hak ni lain dimaksudkan. Hak ni dimaksudkan.
Yakni apabila mereka ni memeluk agama Islam, ada kelebihan besar kepada mereka. Kelebihannya apa? Iaitu dia dapat pahala 2 kali ganda. Artinya kalau kita orang Islam ni menghadapi ahli kitab, dengan sebab kita dia masuk Islam, dia dapat pahala berganda. Kita pun berganda juga. Berganda juga. Kita orang tu ahli kitab tu masuk Islam kerana kita, pahala pun berganda juga. Perai kau gapo gitu gini, nak pahala kita orang Islam ni. Nak pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak benda lain, nak bunuh orang, tidak maksud asah tu. Itu tidak maksud asal. Jadi kalau orang tu orang ahli kitab, dia masuk Islam kerana kita, bergandalah pahala. Kalau orang kafir biasa masuk Islam, besar dah pahala. Kalau dia ni lebih besar lagi. Maknanya kita jangan utamakan perai. Seboleh-bolehnya cubalah kira ke mana-mana biar dia tu memeluk agama Islam. Hak tu hak maksud sunnah. Jadi perai-perai dalam Islam ni nak menegakkan akidah. Kalau orang tu sudah boleh terima akidah, tak ada apa lah. Ataupun tidak mengganggu kita untuk berdakwah. Lepas tu, berapa ya ahli kitab ni pahala dia besar? Payah. Ayatnya payah. Ahli kitab ni sudah lama dah. Ahli kitab pada masa itu terdiri daripada Bani Israel. Sama ada Yahudi ke atau Nasara ke, asalnya diutuskan untuk Bani Israel. Mereka ni sudah lama orang duduk buat tok gurunya, sudah lama ahli kitab. Orang lain jahil lah, kalau dia agak jahil, dia ni hak pandai. Dia ni hak pandai. Tahu orang pandai nak turu orang, bukan senang. Nak start semula ngaji, dia tu pandai dah. Orang terima sebagai tok guru dah. Tiba-tiba nak turun, nak start semula ngaji, berat je. Bukan semua orang boleh kurbankan. Apalagi apabila berhadapan dengan orang Arab yang selama ni dia anggap sebagai jahil, dia ni pun duduk rajuk ke dia semua. Tiba-tiba dia nak berpaling mengikut orang Arab, Nabi yang terakhir. Bukan senang. Dia kena kurbankan banyak perkara. Sebab apa? Kalau dia tak ikut, orang turut dah dia. Selama ni orang duduk turut dah. Orang duduk muliakan dah ke dia. Boleh jadi ada ujian kepada dia. Kalau masuk Islam, ada jadi orang biasa, orang bawah, tidak duduk di atas. Lama-lama itulah Islam tu jadi tugu. Itu satu bentuk kekurangan. Manusia ni payah nak terima kekurangan dia. Kalau Allah turun, Allah kerendah, bermakna ada ujian, perebutan di dalam jiwa, ada halangan. Itu satu perkara. Yang keduanya, dia sudah percaya dah kepada Nabi dulu, sudah percaya dah dengan ajaran dia. Lepas tu nak tukar cara hidup tu semua sekali. Ajaran hak dulu nak tinggal semua, nak terima hak baru. Bukan senang. Dia perlu kepada satu macam jiwa orang nak boleh terima benda baru. Bukan senang orang nak boleh terima benda baru. Terutama benda lama tu sudah jadi daging darah dah. Itu pun cabaran juga. Kalau dia boleh juga terima, maknanya dia telah mengorbankan banyak perkara. Sebab itulah dia boleh pahala 2 kali ganda tu. 2 kali ganda. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dia telah menurut syariat dulu. Syariat dulu dia turut dengan patuh, dengan taat. Pak Nabi dulu, Nabi Isa ke Nabi Musa ke, dengan patuh. Tiba-tiba mari yang kedua, dia turut dengan patuh pula. Dia turut 2 syariat yang mana tidak diperolehi oleh orang lain. 2 syariat. Itu satu kelebihan. Hak yang pertama tu sah, hak yang kedua ni sah. Sebab itu dia mendapat 2 kali ganda. 2 pahala. Ahlul kitab. Bila kita berhadapan dengan ahlul kitab, kita kena, bagi kita orang Islam pula, itu kelebihan kepada dia memeluk agama Islam. Kepada kita pula, kita kena utama. Kena utama lagu mana? Kalau setara orang kafir biasa ni peluk agama Islam kerana kita boleh pahala besar dah kita. Khairun minad dunya wa ma fiha. Khairun
min humurin na'am, dalam hadis yang lepas disebutkan begitu. Kalau ahli kitab, yakni orang berilmu, ahli kitab ni orang berilmu lah. Lebih-lebih lagi orang yang berilmu agama, sebab agama ni dirojoki, orang rojok. Kalau lebih dalam bidang lain, orang tak rojok dalam masalah agama ni. Hak ni tak kira tok sami dia tu tak reti apa satu pun, oleh kerana agama dia orang hak bisa, hak besar saat ni menteri apa pun pergi mengadap dia, ambil air daripada dia juga. Mana orang agama penting dalam setiap agama mana-mana pun. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli kitab juga memberi makna orang yang berilmu. Ikutlah ilmu gapo-gapo. Hak ni lebih kita kena utamakan daripada yang lain. Kalau boleh usaha kita lipat gandakan. Sebab apa? Mereka mempunyai pengaruh besar. Sama ada ahli agama, tok sami, padri kau, siapa kau kita kata. Kalau dia memeluk agama Islam, boleh jadi tidak seorang dia, ramai lagi yang lain. Ramai lagi yang lain. Dan boleh jadi ancaman kepadanya pun berat. Bermakna apabila kita ambil dia tu dengan ada perlindungan, penjagaan dan sokongan daripada kita, susah. Tidak seperti orang biasa. Kalau orang biasa, orang tak tahu, orang tidak nak ancam apa pengaruh dia pun tak ada, sekadar dia seorang. Ni tidak. Kalau ahli ilmu, ahli agama, dia ada pengaruh. Kita pun kena lipat gandakan usaha kita. Kita nak tarik demon ni, ahli ilmu ni bukan senang. Kita kena ada ilmu lebih daripada dia, sehingga dia puas hati dengan ilmu hak kita bagi kepada dia, berlawan ilmu. Payah juga balik kita pun nak boleh tarik dia tu. Sebab itu pahala kepada kita yang boleh tarik orang lagu ni pun berganda. Munasabah lah. Pasal payah. Kita kena, kalau dia tu ahli ekonomi, kita kena yakinkan dia tentang ekonomi Islam ni lebih baik daripada ekonomi hak dia duk pakai hak biasa. Bukan senang. Barulah dia boleh tu kita. Boleh jadi dia nampak Islam ni molek kerana dari sudut ekonomi itu saja. Maka dia pun tertarik nak masuk Islam dengan ilmu. Dan dia bila dia masuk Islam, dia boleh ubah sistem. Dia boleh ubah sistem. Pengaruh dia besar. Sebab tu besar pahala orang lain. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain pun tetap ada pengaruh. Walaupun yang berlaku di zaman Nabi SAW ialah berkenaan dengan ahli kitabain, disebutkan ahli kitabain Taurat dan Injil, tetapi ia bukan khusus kepada dua golongan ini sahaja. Disebutkan dua golongan ini sebab mereka lah yang ada di sekeliling orang Arab, menjadi tempat rujukan orang Arab. Di kalangan orang Arab sama ada jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Hak tu yang ada, hak agama lain tak ada. Sebab tu disebut ni, bukan bermakna ahli kitab lain tidak perlu, tidak lebih, tidak ada cabaran. Ada supatullah juga. Ahli kitab, ahli agama, mana-mana ahli yang berilmu agama apa pun memang sukar. Pahalanya tetap berganda. Apabila dia nak masuk Islam, cabaran dia supaya ni juga tidak kurang daripada orang Yahudi dan Nasara bila nak masuk Islam. Dari segi cabaran, mereka pun ada cabaran juga, supaya. Lepas tu Imam Bukhari buat mari. Ni maksud semua nak perang-perang pun, hak ni hak utama bagi kita. Kita kena ingat, jangan lupa. Jangan kita mabuk. Apabila mabuk perang ni, kita perang. Tak kira dia peluk agama Islam, tak kira. Yang penting bagi kita nak kuasa, nak takluk negeri mereka. Jangan begitu. Orang Islam tak boleh begitu. Tujuan jihad dia kemuncak sekalinya ialah agama. Kalau orang tu terima agama, habis. Kalau tak terima agama pun, dia terima hukum Islam, pun kita tak boleh dah perang. Dia nak jadi zimmi misalnya, tak boleh dah perang. Kalau dia peluk Islam, dia sudah jadi sama dengan kita. Apa yang menjadi hak kepada kita, menjadi hak juga kepada dia. Apa yang menjadi tanggungjawab atas kita, menjadi tanggungjawab juga atas dia. Dia Islam supaya kita, walaupun baru pun. Lepas tu dia sebut tiga macam orang. Disebutkan tiga macam orang di sini untuk mudah nampak. Padahal bukan khusus dan terikat dengan hak ni saja. Macam hamba
seorang yang merdekakan hamba dia. Apakah kita zaman sekarang dia tak ada hamba? Tak adalah kelebihan tu. Tidak, bukan makna khusus dengan hak tiga ni saja. Setiap pekerjaan, setiap keadaan yang mencabar, yang menyebabkan jiwa kita ni berebut-rebut, kena korbankan. Dia ada lagu ni lah pahala ni. Pahala dia berganda. Kalau ada cabaran, ada perebutan, ada kita kata pergelutan dalam jiwa kita. Kalau kita pilih hak ni, oleh kita selesa, kita gitu gini. Tapi kita tak pilih hak tu. Kita pilih hak ni. Walaupun tak selesa, tapi kita fikir baik hak ni. Serupa juga. Serupa juga. Tidak nanti hak ni mana nak ada, tak ada peluang lah kita tiga perkara ni. Ahli kitab, kita tidak ahli kitab. Lepas tu hak ni ajar hamba perempuan apa. Kita tak ada hamba perempuan. Nak didik dia nak apa. Tapi maksud di sini, ni hamba perempuan ni orang pandang hina dalam masyarakat. Kalau dia dimerdekakan, orang panggil maula, mawali, tetap nama tu tetap ada. Dalam sistem yang menerima sistem perhambaan zaman dulu, memang dia anggap hina. Tiba-tiba orang ni dia boleh korbankan diri dia ni. Dia orang merdeka, dia boleh menikah dengan hamba tu, dia boleh menikah. Itu satu macam menjatuhkan darjat dia pada pandangan masyarakat. Tapi dia buat juga. Dia buat juga untuk menaikkan taraf perempuan itu. Bukan senang tu. Ini bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Keadaan di mana masyarakat malu menikah dengan perempuan hamba, walaupun dia sudah dimerdekakan keturunan dia. Suatu ketika dulu. Dan itu kan ada cabaran tu. Ada cabaran, maka dia dapat pahala lah. Lepas tu mukmin ahli kitab tadi. Lepas tu hamba yang menunaikan hak Allah dan ikhlas kepada tuannya. Ikhlas kepada tuannya. Ni pun keadaan berebut juga ni. Di satu segi dia kena jaga hak Allah SWT. Di satu segi dia kena jaga hak tuan dia. Dia jaga kedua-duanya. Susah tu. Begitulah juga dengan yang lain. Dengan yang lain dapat pahala berganda juga. Bukan kata khusus dengan ni saja. Ni tak ada peluang lah kita. Sebab kita kata di satu segi kita kena jaga disiplin sekolah kita. Molek disiplin tu kita kena jaga di satu segi. Di satu segi kita kena jaga juga hak Allah SWT. Berat tu. Berat juga. Di satu segi kita kena jaga hak majikan kita. Di satu segi kita kena jaga hak Allah SWT. Berat tu. Nak jaga begitu, apabila ada perebutan saat ni, tetapi dia dapat jaga kedua-duanya, dapat berganda. Berganda. Biasanya orang ni kalau dia lebih kot ni, kurang lah kot tu. Kerana dia anggap dia ni orang seperti kita juga. Kita kena berlebih hak Tuhan. Hak Tuhan. Jadi kalau curang hak dia sikit sebanyak, kita tak kisah. Maka dia orang seperti kita juga. Dia kurang juga, banyak juga kurang. Kita curi situ. Tak boleh. Dengan majikan kita, dengan orang yang kita kerja, kita anggap dia pun kurang banyak. Tak boleh. Dan bila kita kerja dengan dia, kena jaga. Apa payahlah biasanya. Kalau jaga hak ni, dia sengit, congit naik kau ni. Tak terjaga hak ni. Kalau jaga hak ni pula, tak terjaga hak ni. Kena payah benda tu. Nampak mudah tapi payah. Hak mudah kita nampaknya lah ke mana? Kalau kerja cepat benar pun kita tak boleh lewat. Tak boleh lewat. Dah berasa debar kena link. Takut kena marah lah kepada majikan kita, kepada orang atasan kita, bos kita. Tapi kalau lewat semaya, sampai terlepas semaya, serah lagu tu. Tengok, tak sama lah kata perasaan kita tu. Tak sama. Kalau tidak debar hati, tidak berasa gelisah, tidak berasa malu, tidak berasa apa, mana lebih lebih hak majikan lah daripada hak Tuhan. Tak sama nak suruh dengan sempurna kedua-duanya. Payah tu. Tak saya tengok ni tak ada kena mengena dengan kita. Hak sedang kita hadapi. Hak tu pun payah nak jaga.
Kalau kita boleh jaga kedua-duanya, dapat pahala berganda. Sya'bi berkata, yang perawi ini sami'tu Sya'bi yaqul haddatsani Abu Burdah. Sya'bi berkata, saya beri kepada engkau. Ini kepada engkau siapa dia? Salih bin Hayy Abu Hasan, dengan percuma, bighairi syai', tanpa ada apa-apa bayaran. Kalau nak kira, orang zaman dulu mengembara pergi ke Madinah ni, berangkat daripada negeri dia, bukan main susah. Nak dapat hadisnya, dari segi nilai dia rendah lagi daripada ni. Dari segi isi dia tidaklah seluas ni. Berapa jauh orang mari mengembara. Ni aku bagi kepada kamu secara percuma. Mudah je dapat. Kadang-kadang oleh kerana mudah tu kita tidak menilainya pula. Itu manusia. Oleh kerana mudah, free tu, bila bagi free, dia tidak berasa bernilai mana pula. Tapi kalau bayar tu barulah berasa besar. Berasa ini pasti manusia. Tabiat dia dah. Kalau pergi berjalan jauh, penat lah nak dapat tu, dia ingat lama. Tapi kalau boleh dengan mudah lupa. Babu ahli dar, balik semula kepada masalah jihad, masalah perang. Penduduk sesuatu negeri diserang pada waktu malam, yubayyatun, diserang pada waktu malam, lalu menjadi mangsa budak-budak dan anak-anak kecil. Macam mana Imam Bukhari nak ayatnya? Banyak kita dapati dalam hadis Nabi SAW tak suka larang bunuh kanak-kanak, larang bunuh perempuan, larang bunuh budak-budak. Bukan bayi saja larang, budak-budak pun tak boleh juga bunuh. Hak tidak memayis, hak tidak balik lagi tu larang. Pak kalau dalam keadaan serang tengah malam, mana kita tahu ada budak ke ada apa boleh jadi, terkena peluru sesak ke apa ke, kena budak-budak tu macam mana? Dalam perang kalau nak jaga halus sangat, sampai benda-benda lagu tu susah, boleh jadi dan ke musuh. Kita ada kita pasal kita nak melera, nak jaga sangat. Macam mana caranya? Bayatan lailan. Ni pasal Imam Bukhari dah lagu tu. Dalam hadis ni kalau ada perkataan-perkataan yang apa ni mari daripada asal yang sama, kalau ada dalam Quran, dia akan isyarat kepada Quran. Bayatan dalam Quran ada sebut. Apa makna bayatan? Tadi dia kata yubayyatun, bayyata yubayyitun. Tapi dalam bentuk apa ni sirah majhul, yubayyatun. Ni asalnya apa? Bayatan. Bayatan. Ini isyarat kepada ayat Quran. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan. Itu dalam Quran. Wahum naimun. Apakah penduduk sesuatu negeri itu berasa aman? Berasa aman terhadap siksaan kami yang mungkin turun pada waktu malam ketika mereka sedang tidur? Mana tak sepatut berasa sedap hati kita ni. Tak sepatut. Azab Tuhan boleh mari bila-bila masa. Sebab tu kena ingat semua ke Tuhan. Pada ketika pagi duhan, pula lepas pada tu duhan wahum yal'abun. Pada ketika pagi tu kau duk alik duk main, adakah dia berasa aman juga pada masa tu? Jangan berasa aman bila-bila pun. Kena ingat Tuhan semua. Ketika duduk main, ketika tengah hari, ketika duduk tidur, ketika kena ingat sama. Kalau ingat Tuhan sama, jadi tidak jadi buat kosil. Yubayyatun mana diserang pada waktu malam. Bayatan daripada waktu juga. Asalnya waktulah perkataan malam tu mari situ. Yubayyatun diserang pada waktu malam. Ada makna malam juga. Dalam tu bayatan, kalau kita nak tengok dari segi lugah bahasa Arab kan, baitun rumah. Baitun tu kan rumah. Bayatan juga. Yang ni satu tempat yang mana orang pada ketika malam balik situ. Tu rumah tu asalnya. Apa? Bait rumah tu orang panggil baitun dalam bahasa Arab. Sebab bila malam orang balik situ. Tengah hari gialah ke atas lah ke lain. Bila malam balik pergi situ. Sebab tu orang panggil rumah. Tapi kalau kita tanya kita orang Melayu, nah, apa rumah tu orang panggil rumah? Tak boleh nak ayat. Tak boleh nak ayat. Tu kena kaji lah. Ahli bahasa Melayu dia kena kembang lah.
kena berkembang lah tanggungjawab kita. Nak kembang bahasa ni kena tahu lah sebab itu. Kalau tidak tak jadilah. Nampaklah makna bahasa tu bukan asal hak kita. Mari lain. Kalau asal hak kita tentu kita tahu. Gapo dia asal dia. Bila kita tak tahu ni, maknanya bukan asal kita. Kalau kita boleh bahasa lain mungkin kita boleh tahu lah ni, oh sini asal. Makna asal dia gini-gini. Barulah boleh kait. Kalau selagi tak boleh, tak erti bahasa lain hak asal tu tak tahulah. Apa-apa rumah tu orang panggil rumah. Super juga di sini. Bayatan. Maknanya lailan, pada waktu malam. Lanubayyitannahu, pasti kita akan menyerangnya. Dengan sulit, secara sulit ataupun dengan senyap-senyap pada waktu malam. Secara curi pada waktu malam. Atau pasti kita akan membunuhnya. Membunuh siapa? Membunuh Lut dan keluarga dia pada waktu malam. Yang ni bunuh, buat perancangan jahat pada waktu malam. Makna waktu malam tu ada juga dalam dia. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Dalam ayat Quran disebut. Dia isyarat kau tu. Nak ayat perkataan ni perkataan sama. Bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Bayyata tu apa makna? Duduk bincang-bincang pada waktu malam, tak serupa dengan hak mereka kata kepadamu pada waktu siang. Pada waktu siang. Waktu siang kata ta'ah, kita ta'ah, kita terima puak-puak munafik ni. Tapi bila pada waktu malam, bila terpisah daripada kamu, Tuhan kata, royak cerita ni sifat orang munafik. Dia bincang pula puak-puak, dia buat cerita lagu lain tidak serupa dengan hak dia kata kepada kamu. Bayyata, bila pada waktu malam. Waktu malam juga. Waktu malam juga. Di sini ada makna ke dia? Ada makna ke dia? Waktu malam ni waktu orang buat rancangan gapo-gapo. Nak serang pun serang waktu malam. Nak buat rancangan jahat, nak bunuh orang, nak gapo-gapo pun pada waktu malam juga. Waktu malam maknanya sebagai peringatan, kena beringatlah waktu malam. Orang nak curi, nak beropok, nak gapo pun pada waktu malam juga. Hak nak buat benda molek pun tak jenuh tidur tengah malam juga, duduk mikir tengah malam juga. Apabila waktu malam ni orang balik mana? Balik ke rumah. Bila kita serang, pergi serang rumah tu, pastilah di situ ada budak-budak, kanak-kanak, ada perempuan. Dalam keadaan itu mungkinlah terlepas anak panah kalau zaman itu, peluru kalau sekarang ni hak sesak tu kena. Macam mana kita nak buat? Sedangkan Nabi SAW larang. Ini dia buat, marilah hadis daripada Sa'b bin Jathamah. Kata dia, Nabi SAW lalu dekat aku di Buak ataupun di Wadan, dan dia ditanya tentang penduduk suatu negeri yang diserang, orang musyrikin di suatu negeri yang diserang. Lepas tu perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka terkena serangan itu. Yang ini mendapat dia menjadi mangsa serangan itu. Macam mana nak buat? Nabi SAW kata, hum minhum, mereka termasuk dalam kumpulan pokok dia. Hak tak boleh tu kalau dengan maksud, dengan tuju, kita tahu hak tu perempuan, kita bunuh dengan sengaja. Hak tak boleh tu lagu tu. Tapi kalau susah takkan kita nak suku dulu, nak pisah dulu, nak panggil tubik dulu, dia tahulah pokok dia. Kalau dalam keadaan itu tak apa, boleh serang. Sebab payah kita nak mengelak. Begitu juga kalau dia buat sebagai apa dia, perisai manusia, orang-orang perempuan dan kanak-kanak, kita tak boleh. Kita tak boleh nak lawan mereka dalam keadaan begitu. Tak boleh kah? Tak boleh paksa dah. Boleh jadi dia perisai itu buat sementara, lepas tu dia nak maksud dia nak mengalahkan kita. Kalau kita tidak bunuh juga, kita kalah. Dalam keadaan itu lain. Imam Bukhari nak ayat di sini, hadis Nabi hak larang tu dengan maksud lagu mana? Hak ada yang mengatakan boleh tu dalam keadaan lagu mana? Mana ada keadaan-keadaan tertentu yang boleh. Hanya hak tak boleh tu kalau kita maksudkan, kita memang tuju, kita boleh elak. Hak tu tak boleh. Begitu juga kalau perempuan tu dia sendiri terlibat dalam perang, lagu mana? Hak kata perempuan tadi, perempuan yang tidak terlibat dalam perang. Tapi kalau dia tu sendiri tentera, tak apa, kita bedek dia, bunuh dia.
Ini ada perincian dia, ada perincian. Qala hum minhum wa sami'tuhu yaqul, dan saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la himan illa lillahi wa li rasulih. Ini perkara lain pula, perkara lain. Perkara lain pula. Apa makna perkara lain? Bab lain lah. Cuma oleh kerana dalam kesempatan yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, maka dia sebut jugalah. Hak maksud serai tengah malam tu habis dah. Sebelum pada tu sekat tu hum minhum, hak ni bab lain. Apa makna perintah Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksud dia ni? Yang ni tidak ada sesiapa boleh menentukan untuk dirinya kawasan larangan. Dia pergi satu kawasan tu, dia pun tanda-tanda, tak boleh orang lain mari sini, ni hak kita. Dia pacak cara dia sendiri, suka hati dia pun tak benarkan orang lain pergi dalam kawasan tu. Ini kawasan larangan, hak dia saja, kambing dia saja, atau lembu dia saja, atau dia saja yang boleh guna, orang lain tak boleh. Tak boleh buat begitu. Di zaman jahiliah macam-macam cara nak menentukan hak masing-masing. Ada caranya, dia panah anak panah, sejauh mana anak panah tu pergi, sejauh itulah kawasan dia, jadi hak dia dengan sendiri. Nabi SAW tak sewi jadi kucak-kacir yang seperti itu. Tidak ada kesatuan, tidak ada panduan, tidak ada ketua, tidak ada pemerintah, tidak ada kerajaan. Tak sih, dia akan jadi celaru masyarakat kalau masing-masing buat gitu. Balah hak ni kata hak dia, apa dia mau saja boleh, kita pun boleh juga. Macam-macam akan jadi kucak-kacir. Apa yang dimaksudkan di sini, la himan illa lillahi wa li rasuli, bukan maksudnya hak Allah dan Rasulnya sahaja. Lepas tu bila Rasul tak ada, tak boleh lawan orang lain. Sedangkan di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, berapa banyak Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar beri kepada orang lain tanah khusus untuk dia. Ini menuju, tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bagi pun sebagai dia tu khalifah. Jadi maksud Allah dan Rasul di sini pemerintah lah, pihak yang berkuasa, yang sah, yang diterima kekuasaannya oleh rakyat, oleh masyarakat semua. Dia boleh menentukan, dia boleh beri tanah, mana-mana tanah hutan apa-apa boleh. Kalau nak pergi ambil sendiri, nak buka tanah sendiri, tak boleh. Terutama di zaman sekarang ni, zaman sekarang ni tak boleh sewenang-wenang lah tu. Mana-mana ada helikopter tu, pakai pergi tabur dengan helikopter kawasan dia. Lepas tu dia ada alat-alat pengangkutan banyak, pergi sodok. Kalau nak sodok saja, itu sebagai tanda jadi hak dia, dia boleh pergi sodok mana-mana senang, mana-mana kaya. Kalau ada kereta sodok, dia boleh pergi. Dia boleh berupah orang. Bermakna orang kaya kau kaya kalau tu. Kau senang mudahlah kalau diserahkan kepada masing-masing untuk menentukan hak, jadi hak dia. Dengan sebab itu tidak boleh, dia kena mengikut perintah kerajaan, pemerintah. Kalau perintah bagi, ya. Kalau tak bagi, tak boleh. Ini maksud la himan illa lillahi wa li rasulih. Orang lain tak boleh nak tentu. Pada dasarnya Imam Syafi'i mengatakan Ihya'ul Mawad, menghidupkan tanah mati, ada satu bab fiqh. Boleh hak peribadi, individu, seseorang tu boleh pergi buka tanah hutan, tanah mana-mana, hak tidak hak siapa-siapa boleh pergi buka. Pada dasarnya dia terima begitu. Tetapi Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Dalam semua keadaan tak boleh. Dia mesti kena dengan ketentuan kerajaan. Nak pergi buat sendiri-sendiri tak boleh. Kita nampak sekarang ni pendapat Imam Abu Hanifah tu lebih sesuai. Dan kita percaya Imam Syafi'i pun maksud kata begitu tadi dalam keadaan-keadaan tertentu, bukan dalam semua keadaan. Dalam keadaan tak ada siapa dia nak pakat nasir, kalau tidak bagi peluang lagu tu tak akan maju. Kerajaan pun tidak mampu. Buka peluang, siapa dia boleh pergi buat. Dan tujuan dia nak memakmurkan negeri ni, nak meluaskan kawasan negeri, biar semua tempat tu ada orang duduk dan orang maju, orang usahakan tanah. Dalam keadaan tu benar sabarlah. Tapi kalau macam sekarang ni tidak sesuai. Maknanya kena kerajaan belaka lah.
Begitu juga kawasan larangan yang tidak boleh. Ini kawasan ni tak boleh. Binatang-binatang ni tidak boleh diceroboh. Kalau diceroboh kena denda. Tak ada orang lain boleh buat lagu tu. Dia kena kerajaan dia buat. Boleh? Boleh tentu lagu tu. Kawasan ni tak ada siapa dia boleh tebal balak misalnya. Ni hak kerajaan. Dia boleh tentu lagu tu. Kerajaan boleh tentu. Orang lain tak boleh. Begitulah seterusnya. Masalahnya anak-anak orang kafir saat ni dia tidak berdosa. Pak mati kena bunuh tadi nak kira lagu mana? Hum min abaihim. Apakah hum ni memberi makna mereka ini termasuk dalam musyrikin juga, dengan arti apabila mati saya masuk dalam neraka seperti ayah-ayah dia, tok nenek dia? Apakah makna begitu? Khilaf pula di sini. Dulu kita sudah jumpa dah. Dalam kitab ni dia ayat mana? Ni. Cuba kita tengok nombor 4 nombor 4. Nombor 4 tu. Qala hum minhum ay fil hukmi, dari segi hukum. Wa tilkal halah, dan dalam keadaan itu serupa, dikira serupa. Bukan dia yang dimaksudkan di sini ialah harus membunuh mereka bi tariqil qasdi, dengan qasd, dalam keadaan kita boleh sukukan. Tak leh lagu tu. Balil murad idza lam yakun al-wusul ila al-aba illa bi wat'i dzurriyyah. Mana kalau kita tidak boleh sampai kepada ayah-ayah mereka, kepada orang-orang lelaki, orang-orang yang dewasa, kalau kita tak boleh sampai melainkan dengan memijak mereka, dengan memijak anak-anak dan perempuan misalnya, kita kata dengan kita kurbankan mereka baru kita boleh sampai. Ketika tu tak apa. Hum minhum, itu maksud hum minhum. Dikira sama, tak apa kalau bunuh. Fa idza usibu li ikhtilatihim bihim jaza qatluhum. Kalau mereka tu terkena serangan kita dan terbunuh, tak apa, harus membunuh mereka dalam keadaan gini, kerana dia duduk bercampur bau sekali, payah nak asingkan. Dalam keadaan itu tak apa. Qala an-Nawawi atfaluhum fima yata'allaqu bil akhirah fihim thalathu madhahib. Berkenaan dengan anak-anak orang kafir ni, dari segi di akhirat besok ada 3 mazhab berhubung dengan mereka. Qala al-aktsarun, banyakkan mereka kata hum mana tadi? Hum fin nar tab'un li abaihim. Masuk neraka mengikut ayah-ayah mereka. Wa tawaqqafa ta'ifatun, satu golongan tawakuf, tak sekecek. Tawakuf, tak saya kata ahli surga ke ahli neraka. Yang ketiga wahwa sahih, kata Imam Nawawi. Yang ketiga, pendapat yang ketiga inilah yang betul. Innahum min ahlil jannah. Anak-anak orang kafir saat ni walaupun terbunuh dia dalam kita pergi serai dia tu, akhirnya besok macam mana? Masuk neraka atau masuk surga? Mereka ahli surga juga. Qalahul Kirmani wa marra bayanuhu mustawfan, pada buka surat 185 dulu. Dan ana sudah bincangkan dengan agak panjang dah dulu. Tambah dalam perbincangan tu pada muka surat 185. Cuba kita tengok 185. Jilid yang sama. 185. Ditajuk mula-mula, tajuk dalam muka surat 185, bab maqila fi auladil musyrikin, tentang anak-anak orang musyrikin yang di akhirat macam mana. Dalam hadis ini disebut Nabi SAW ditanya, Rasulullah SAW ditanya tentang anak-anak orang musyrikin. Faqala, dia jawab Allahu idh khalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Ketika Allah menjadikan dia tu, Allah Maha tahu apakah yang akan mereka lakukan. Jadi kalau ditakdirkan mereka hidup besar, dia akan jadi kafir atau jadi Islam, Allah lebih tahu. Sini khilaf ulama. Apa maksud Allah lebih tahu tentang apa yang mereka akan lakukan? Yakni zahirnya kalau mereka, Allah dalam pengetahuan Allah, mereka ini kalau seterusnya jadi besar balik, dia akan Islam, ahli syurga. Kalau bila besar dia ni jadi kafir tu, ahli neraka. Seperti mana orang tua, hak kafir hak besar tu, hak balik. Zahirnya begitu. Tetapi di sini ada perbincangan banyak.
di antara yang disebutkan, mana disebut? Ini disebutkan. Yang pertama, min ahlin nar tab'an lil abawain, ahli neraka mengikut dua ibu bapa. Yang kedua, min ahlil jannah, melihat kepada asal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Melihat kepada hak tu, dia tidak bersalah, dia masih bersih lagi. Melihat kepada asal fitrah. Yang ketiga, mereka akan menjadi khadam ahli syurga. Yang keempat, mereka akan berada di antara syurga dan neraka. Tidak kata mereka ni diberi nikmat, tak juga. Diseksa pun tidak juga. Yang kelima, mereka ini mengikut ilmu Allah. Kalau dalam ilmu Allah, mereka akan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Kalau dia hidup, bila dia balik, masuk syurga. Dan orang yang Allah SWT tahu, kalau dia besar, bila dia balik, dia akan jadi jahat dan dia akan jadi kafir, adkhalahun nar, masuk neraka. Ini yang kelima. Yang keenam, tawakuf. Tawakuf tentang keadaan mereka itu, tak boleh putus, tak boleh putus kata syurga ke neraka. Wahwal aula, kata muhajir ni, inilah yang aula. Pasal apa? Tidak ada tauqif, tidak ada ketentuan yang jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka ini ahli syurga ke ataupun ahli neraka. Bahkan mengikut i'tiqad ahli sunnah, kebanyakan ahli sunnahnya tawakuf. Kita tak usah kata kadang-kadang berhubung dengan mereka ini.